Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita berada dalam pengajian Al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami, iaitu pengenalan kepada ilmu fiqh. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita masih dalam bab maqasid al-maqasidus syar'iyyah. Kita masih lagi dalam bab syariah al-islamiyah, iaitu syariah alamiyah. Syariah yang kita bincangkan semalam, dia ada alamiyah iaitu global, dia ada asyumuliyah iaitu kita panggil merangkumi semua, al-waqi'iyah yang reality, dan juga bainas sabat wal murunah itu yang fleksibel. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang kita bincangkan semalam. Bila sebut tentang syariah al-islamiyah, dia adalah syariah waqi'iyah. Apa dia syariah waqi'iyah? Iaitu syariah yang reality. Dia bukan kata setakat mimpi, bukan sekadar syariah ini sekadar teori, tetapi dia realitinya, praktikalnya begitu. Okey, kita lihat bila sebut tentang syariah al-islamiyah, dia adalah syariah yang waqi'iyah, yang realitinya, iaitu memelihara keadaan alam, kehidupan manusia, dan juga meraihkan manusia itu sendiri dalam melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila disebut tentang mukallaf dalam syariah al-islamiyah, siapa itu mukallaf? Dia adalah manusia. Bila sebut manusia, dia ada fitrah dia, okey, ada kekuasaan qudrah dia, dan kemampuan manusia terbatas. Okey. Datanglah syariah al-islamiyah, datang dia mengikut kadar kemampuan yang Allah Taala berikan kepada manusia itu. Allah Taala tak akan berikan satu taklif, tanggungjawab yang mana di luar kemampuan, batasan kemampuan manusia. Okey, kita tak dapati dalam syariat Islamiyah ini hukum yang satu hukum, tidak. Yang tak mampu untuk manusia buat, tak ada. Hukum satu yang tak mampu manusia buat, tak ada. Semuanya Allah Ta'ala telah raikan. Bila hukum yang manusia tak mampu, di sana ada rukhsah. Okey, di sana ada rukhsah. Dan Allah Ta'ala tidak memberikan satu taklif, tanggungjawab yang mana memberi kemudaratan yang lebih. Kemudaratan yang teruk maknanya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak membebankan satu jiwa melainkan mengikut apa yang Allah Taala beri kemampuan kepadanya. Bahkan kita lihat sudah pasti keadaan ketika adanya masyaqqah, di situ adanya kesusahan, Allah Taala akan beri di sana ada rukhsah. Ada masyaqqah, ada rukhsah. Ada kesusahan, di sana ada kelonggaran. Okey? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya berserta dengan kesusahan itu ada kemudahan, berserta kesusahan itu ada kemudahan. Syariah Islamiyah meraihkan fitrah manusia. Dia tak akan berlaku pertembungan antara syariah Islamiyah dan juga fitrah manusia. Okey. Sesungguhnya kita lihat manusia ini memang cukup suka kepada fitrah manusia, memang suka kepada diri dia. Tak ada manusia suka dia dipukul, dia dihina. Bahkan manusia suka untuk menjaga diri dia, tidak terdedah kepada kemudaratan, suka makan, suka minum, suka pakaian yang cantik, suka tempat tinggal yang besar. Okey, itu adalah sifat kecenderungan fitrah manusia. Sehingga Islam meraihkan, syariah Islamiyah meraihkan, silakan pakaian yang indah, perhiasan silakan boleh, dengan syarat tidak membuka aurat, tidak menimbulkan fitnah. Dan Allah Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu melainkan perkara tersebut mudaratnya lebih. Sebab itu Allah Ta'ala akan mengharamkannya.
kalau kita lihat dalil, min akbarid dalil, di antara dalil yang utama yang menunjukkan munasabah syariah Islamiyah sesuai kesinambungan antara syariah Islamiyah dan juga fitrah kemanusiaan. Syariah al-Islamiyah dengan al-fitrah al-insaniyah. Quran datang, Quran mengakui tentang fitrah manusia. Di antara fitrah manusia adalah suka kepada perempuan, suka kepada anak-anak, cinta kepada harta. Okey, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haruth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Okey, dihiaskan kepada manusia cinta syahwat. Apa cinta syahwat? Cinta kepada perempuan, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta, emas ke perak ke, okey, tanaman, kuda dan sebagainya. Okey, kita lihat manusia ini qad khuliqa wa ma'ahu jasad wa ruh wa aqlun wa nafsun. Sesungguhnya manusia ini bila Allah Taala ciptakan dia, di dalam manusia itu berserta dengan dia ada jasad. Bila tak ada jasad tak dinamakan manusia, namakan makhluk halus. Ada jasad dan ada roh, sebab tu manusia boleh hidup. Ada akal, tak ada akal jadi haiwan, dan juga ada nafsu. Okey, ini perkara empatnya manusia Allah Taala ciptakan kepada manusia. Bila sebut tentang manusia, ada roh, ada jasad, ada akal, ada nafsu. Empat perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan haiwan, ada jasad juga, ada roh juga, ada nafsu juga haiwan, tapi ia tidak ada akal. Itu perbezaan dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat tanpa nafsu, tanpa syahwat, tanpa nafsu dan juga syahwat. Itu perbezaan manusia, haiwan dan juga malaikat. Okey, kita lihat kecenderungan manusia yang pertamanya, seperti mana ayat Quran bagi tahu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia itu suka kepada apa? Perempuan, wanita, suka kepada anak-anak. Ini adalah amrun waqi'i, ini adalah yang realitinya begitu. Okey, sesungguhnya kecintaan manusia kepada wanita, anak-anak ini adalah satu perkara realiti. Kerana apa? Kerana dia adalah satu juzuk, satu bahagian daripada fitrah kemanusiaan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkahwinan dalam Islam. Sebab sudah tahu manusia itu ada nafsu, cinta kepada wanita. Sebab itu Allah Taala tak biarkan mereka berzina, tak biarkan mereka melakukan perkara tak ketahuan. Tidak, bukan. Tetapi Allah Taala syariatkan perkahwinan. Okey. Tetapi sahibu ma'ahu alwajibat. Tetapi bersama dengan perkahwinan itu sudah pasti bukan seronok semata-mata, bahkan ada tanggungjawab yang perlu digalas bagi orang yang berkahwin. Di antaranya di sana ada hak nafkah. Suami beri nafkah, pakaian, apa lagi, makanan, tempat tinggal kepada isteri dia. Kemudian al-hadanah, hak penjagaan. Hak penjagaan itu juga antara perkara-perkara yang wajib, tanggungjawab yang akan digalas oleh suami selepas mana dia berkahwin. Seperti itu juga bila adanya perkahwinan, di sana kita katakan adanya penceraian. Tak semua perkahwinan berakhir dengan ikatan perkahwinan, tetapi ada juga perkahwinan yang tidak berakhir dengan kematian, tetapi berakhir dengan penceraian. Okey, bila berakhir dengan penceraian, Allah Ta'ala syariatkan pula talak.
khususan awil firqah bi anwa'iha umuman. Sama ada talak secara khusus ataupun pemisahan, ada jenis-jenis dia secara umum. Makna kata terpisah suami isteri, sama ada dengan cara fasakh, sama ada dengan cara faraq, dipisahkan, sama ada dengan cara khulu' dan sebagainya. Banyaklah cara-cara dia. Idza kana fil baqa' ala zawjiyah min al mashaqqa 'inda at-tanafur. Apabila berlaku pisah antara suami isteri ni, bila mana al-baqa' ala zawjiyah, nak kekalkan hubungan perkahwinan tu payah. Susah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa kebanyakan negara-negara barat mengharuskan penceraian di antara suami isteri ba'da an kana muharraman 'indaha, selepas mana ia adalah perkara yang diharamkan di sisi negara barat. Sebenarnya negara barat dahulunya kita katakan perpisahan, penceraian tidak dibenarkan sama sekali. Selepas kahwin tak boleh cerai. Jadi kita dah tahu bila berkahwin tak boleh bercerai. Tak semua pasangan ni serasi. Kadang-kadang tak serasi, perlu kepada penceraian. Jalan keluar lain tak adalah penceraian. Sebahagian negara barat mereka tak benarkan untuk berlaku penceraian. Last sekali mereka akur juga, mereka benarkan penceraian kerana tak ada jalan keluar lain dah. Nampak tak? Sesungguhnya Nabi SAW telah menyangkal, telah menolak kepada Uthman bin Maz'un at-tabattul. Falam ya'zan lahu, Nabi tak bagi dia tabattul, bal nahahu 'anil inqita' 'anil nisa. Bahkan Nabi larangnya terputus hubungan daripada perempuan, daripada isteri dia. Wa tarkuz zawaj, tinggalkan perkahwinan, min ajli tafarruq lil ibadah, kerana nak tenggelam, nak berenang dalam lautan ibadat kepada Allah. Okey. Tuan-tuan boleh lihat perkara ini yang mana Nabi SAW larang Uthman bin Maz'un. Ada dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarah kepada kitab Imam Al-Bukhari. Okey. Tuan-tuan lihat di sana Nabi SAW melarang Uthman bin Maz'un. Larang apa tu? Nabi tak izinkan kepada tabattul. Tabattul bermaksud adalah nak putuskan hubungan dengan dunia. Tak nak dunia, ibadat semata-mata. Itu salah tu. Sebab apa? Nabi adalah sebaik-baik manusia. Nabi berkahwin. Okey, Nabi pun buat ibadat, tapi Nabi berkahwin. Jadi Nabi melarang apa yang Uthman bin Maz'un lakukan, dan supaya kerana dia meninggalkan perkahwinan semata-mata untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri telah berkata kepada Uthman bin Maz'un, innar ruhbaniyah lam tuktab alaina. Sesungguhnya ruhbaniyah ruhbaniyah ini tidak difardukan kepada kita, tak diwajibkan kepada kita. Apa maksud ruhbaniyah? Ini adalah petikan. Innar ruhbaniyah lam tuktab alaina adalah riwayat daripada Ibnu Hibban dalam sahihnya. Okey. Ruhbaniyah maksudnya apa? Kana yumarisuhu ruhbanan nasara wa hiya al-ghulu fil ibadah. Okey. Ini yang mana ruhban, rohib. Rohib nasara mereka selalu buat benda ni, biasa buat. Iaitu mereka berlebih-lebihan dalam ibadat. Wattakhalli an ashghalid dunya, mereka tinggal semua kesibukan dunia, kelazatan dunia semua mereka tinggalkan. Isteri-isteri semua mereka tinggalkan. Mereka lari daripada bergaul dengan manusia, mereka nak buat ibadat seorang-seorang. Itu di mana rohbaniyah, tak nak bergaul dengan manusia. Waluzumud diyarat, mereka melazimi tempat-tempat ibadat, tempat-tempat ibadat, bilik ibadat. Okey. Dan mereka bawa diri mereka
kepada kesusahan fil imtina', tak nak makan, tak nak minum, tak nak pakai, tak nak menikah. Mereka telah seksa diri mereka dengan amalan-amalan ibadat ta'abbudiyah, ta'abbud asyaqqah. Mereka buat ibadat-ibadat yang susah, tak makan, tak minum. Allah Ta'ala tak suruh begitu. Ka'an yukhsi nafsahu aw yad'u silatan fi 'unuqih, seperti mana dia telah kasih diri, buang 2 telur. Kemaluan dia buang 2 telur. Sebab apa? Tak nak lagi nafsu syahwat ni, nak buat ibadat semata-mata. Mereka susahkan, seksa diri mereka. Maka Allah sebab syariat Islamiyah telah melarang daripada ruhbaniyah ini, yang mana Allah Ta'ala rakamkan dalam suratul Maidah ayat ke-77. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu kathiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, jangan ghulu, berlebihan dalam agama kamu yang kepada perkara yang tidak benar. Jangan kamu mengikut hawa nafsu satu kaum, kehendak satu kaum, sesungguhnya mereka dah sesat sebelum ini. Dan juga mereka dah menyesatkan banyak orang. Wa dhallu, mereka sesat dari perjalanan kebenaran. Ini Quran suruh jauh daripada ruhbaniyah. Nabi SAW telah bersabda, alaika bil jihad, hendaklah kamu berjihad. Fa innahu rahbaniyatul Islam, kerana dia adalah rahbaniyah Islam. Jihad itu adalah rahbaniyah, bukan duduk dalam bilik seorang-seorang ibadat itu rahbaniyah, bukan. Sebab itu kita katakan di sini di antara amrun waqi'i pada syariah Islamiyah, iaitu cinta kepada isteri, cinta kepada anak, itu fitrah manusia. Tak boleh seseorang itu nak menyangkal, nak berlawanan dengan fitrah kemanusiaan, kerana itu adalah perkara normal. Suka kepada perempuan, suka kepada anak. Okey? Sampai sahabat yang kita bacakan tadi, Uthman bin Maz'un, pernah ditegur oleh Nabi kerana nak cuba untuk meninggalkan kecintaan kepada perempuan, kepada perkahwinan, tak nak kahwin, nak ibadat saja. Okey. Kemudian kita lihat, hanya saja daripada bid'ah pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam, hanya saja ia adalah daripada bid'ah pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam, iaitu kita panggil apa? Rahbaniyah. Sebab ad-diyanah al-masihiyah wa inna min bid'ati atba'i Isa alaihi salatu wassalam. Rahbaniyah ni sebenarnya adalah satu perkara bid'ah dalam pensyariatan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga bersabda, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukathirun bikum al-umam. Fa inni mukathirun bikumul umam. Okey, Nabi kata nikah sunnah aku tau. Siapa yang tak beramal sunnah aku, bukan di kalangan aku, maka berkahwinlah, sesungguhnya aku mukathirun, memperbanyakkan umat dengan sebab kamu. Dengan sebab kamu berkahwin. Jadi maknanya Nabi berbangga dengan umat ini, dengan ramainya umat dengan sebab kamu. Okey, jadi Nabi berbangga dengan sebab ramainya umatnya pada hari kiamat nanti, dengan sebab bizawaj, dengan sebab perkahwinan akan menghasilkan zuriat, memperbanyakkan zuriat, min ajli istimrari jinsil bashar, kerana berterusan jenis manusia itu sampai hari kiamat, semakin ramai Nabi bangga. Okey. Perkara yang kedua, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitrah manusia adalah hubbul insan li tamlikil mal, amrun waqi'i. Perkara yang waqi', yang realitinya, manusia suka memiliki harta.
Seperti itulah kita lihat kecintaan manusia untuk memiliki harta, kerana dia adalah satu juzuk, satu bahagian daripada fitrah manusia suka kepada harta. Sebab ini Asy-Syariah Al-Islamiyah menetapkan hak tamlik. Apa itu hak tamlik? Hak pemilikan, hak cipta, hak pemilikan. Wa khalafat fi dhalika syuyu'iyyah wal ishtirakiyah ad-da'iyah ila al-milkiyah al-jama'iyah niyabatan 'anil milkiyah syakhsiyah. Sebab itu khalafat, bertentanganlah pada perkara ini, bertentanganlah pada syuyu'iyyah, bertentanganlah pemilikan ini pada apa? Pada syuyu'iyyah dan juga ishtirakiyah, berkongsi share, yang mana membawa kepada al-milkiyah al-jama'iyah, daripada milkiyah syakhsiyah, pemilikan individu lain, enterprise lain, pemilikan secara share, sendirian berhad. Okey, itu lain. Okey, tuan-tuan perlu faham. Sebab itu Nabi SAW telah berdoa kepada khadimnya, iaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini wafat pada tahun 92 Hijrah. Nabi doa apa? Supaya Allah Ta'ala memperbanyakkan hartanya, memperbanyakkan anaknya. Seperti itulah Nabi bersabda, ni'mal malu as-salihu lirrajuli as-salihi. Okey, riwayat Ibnu Hibban. Kita lihat Nabi SAW doakan kepada Anas bin Malik supaya Allah Ta'ala beri banyak harta kepada dia, banyak anak kepada dia, sampai Nabi beritahu ni'mal malus salihu lirrajuli as-salihi. Sebaik-baik harta adalah orang yang soleh, sebaik-baik harta yang soleh. Ni'mal malu, sebaik-baik harta adalah as-salihu lirrajul as-salihi, orang yang soleh berkawan dengan lelaki yang soleh. Okey. Sebahagian riwayat dia tak lirrajuli salihi, tak ma'ar rajuli salihi. Sebaik-baik harta adalah orang yang soleh duduk bersama dengan orang yang soleh. Okey. Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam al-Ansari. Anas bin Malik ini khadam Nabi, khadim Nabi dia telah berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Nama dia adalah Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam al-Ansari. Dia ni siapa? Dia ni sahibu Rasulillah, iaitu sahabat Nabi SAW, berkhidmat dengan Nabi 10 tahun. Muddata maqamahu bil Madinah, dan dia duduk bersama dengan Nabi 10 tahun, tempoh maqamnya di Madinah, tempoh dia duduk di Madinah. Dan wa kana yaqul, dia selalu kata, qadima Rasulullah al-Madinah wa ana ibnu 10 sinin wa tuwfiya wa ana ibnu 20 sanah. Anas bin Malik kata, selalu dia kata Nabi SAW sampai di Madinah pada ketika itu umur aku baru 10 tahun, dan Nabi wafat aku pada ketika itu umur 20 tahun. 20 tahun. Ini perkataan masyhur daripada Anas bin Malik. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah Islam melarang daripada makan harta manusia secara batil. Okey. Islam mengharamkan makan rasuah, judi, riba, mencuri. Islam juga melarang daripada membazir. Seperti inilah kita dapati Islam sesungguhnya memerintahkan untuk kembangkan harta. Jangan bekukan harta, kembangkan. Investkan harta tadi bikulli tariqin salih, dengan cara yang betul. Wa himayatuhu min ad-dhiya', dan jaga harta elok, jangan sampai dia terabai. Maksud dibiarkan begitu saja.
wa dzalika li'anna al-mal qiwamul hayah fid dunya, kerana harta ini adalah satu kelangsungan hidup di kehidupan dunia. Dan dunia dalam Islam adalah mazra'atun wa ma'baratun lil akhirah. Sedangkan dunia ini walaupun dia adalah satu kelangsungan hidup di kehidupan dunia, tetapi dunia ini dalam Islam adalah sebagai satu tanaman, satu laluan untuk orang Islam laluinya pergi ke negara akhirat. Okey. Al-syariah al-islamiyah adalah syariah wathiqah as-silah bil waqi' al-bashari. Innaha syari'atun mulaimatun lil fitrah al-insaniyah lianna tashri' ja'a lil insan alladhi khalaqahu rabbuhu faya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kama ya'lam ma fihi salahahu wa falahahu fid dunya wal akhirah wa ghairu ma'qul tamaman an yakuna hunaka ta'arud bainama syara'a Allahu li'ibadihi wa ma fatarahum alayhi. Iaitu syariah Islamiyah adalah satu syariah yang kuat ikatannya dengan manusia. Dia adalah syariah yang bertepatan, bersesuaian dengan fitrah kemanusiaan, kerana tasyri', pensyariatan datang untuk manusia, datang kepada manusia, yang mana Allah Ta'ala telah ciptakan manusia. Allah Ta'ala mengetahui apa yang bisikan jiwanya, seperti mana Allah Ta'ala mengetahui apa yang perkara yang baik untuk hambanya, untuk manusia, apa yang baik untuk manusia di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Tak masuk akal. Apa dia? Sekiranya di sana ada ta'arud, pertembungan antara apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada hambanya dan juga fitrah hamba itu sendiri, tidak akan berlaku pertembungan, perlagaan. Kesimpulannya apa? Syariah Islamiyah laisas nadhariyah aqliyah mansya'uha khayal ba'id an ardil waqi'. Syariah Islamiyah dia bukan satu khayalan, bukan. Dia bukan. Bukan sekadar teori akal, bukan. Bahkan dia adalah syariah tanzilu ila ardil waqi'. Dia adalah satu syariah Islamiyah adalah satu syariah pensyariatan yang turun ke bumi ini secara realitinya, dan dia merawat al-waqi' hadza. Dia merawat. Dia bukan sekadar syariah Islamiyah, bukan sekadar singgah di bumi, bahkan dia juga merawat manusia yang ada di bumi. Syariah Islamiyah mungkin kita tatbikkan adaptasinya ke bumi yang nyata ini tanpa sebarang kesusahan, tanpa sebarang keserabutan. Bukanlah dengan makna al-khudu' lil waqi', bukan makna tunduk, tetapi nak laksanakan, nak adaptasi yang tidaklah bukan perkara yang susah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang terakhir pada hari ini. Apa dia? Yang terakhir iaitu asy-syariah Islamiyah, syariah syamilah yang menyeluruh. Yang apa? Yang menyeluruh. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita akan habis sedikit awal sebagai persediaan untuk hari yang berikutnya, dan kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah, sebelum kita masuk tentang sejarah tarikh fiqh itu sendiri. Tarikhut tasyri' wal fiqhul islami. Tarikh bila adanya fiqh. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat asy-syariah al-islamiyah adalah satu syariah yang syumul kepada semua aspek kehidupan, dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya, dari segi praktikal amalannya. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Surah apa? Suratul An'am ayat ke-38. Kami tidak cuai dalam kitab itu daripada mana-mana sesuatu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Okey. Cuba tengok terjemahan juzuk ke-7. Juzuk ke-7
5 line plus 1 page. Apa makna ma farratna fil kitabi min syai'? Okey. 5 line semuka. Dengan nisbah kepada hukum hakam amaliyah, fa inna an-nadhir, sesungguhnya orang yang melihat kepada mana-mana kitab dalam fiqhul islami, dia akan dapati tidak akan ditinggalkan sedikit yang kecil ataupun yang besar, melainkan Allah Ta'ala akan huraikannya. Apa yang min amalin ya'maluhul insan, apa amalan yang manusia lakukan, apa perkataan yang manusia katakan, melainkan syariah Islamiah telah mengambil daripada perkataan, daripada perucapan, daripada perbuatan seseorang itu. Syariah Islamiah telah mengambil daripadanya mauqifan bi'ainih, mauqif, pendiriannya. Ta'muru bihi au tanha anhu, sama ada kita panggil syariah Islamiah, dia suruh ataupun dia larang, ataupun dia sunatkan, ataupun dia memakruhkan, ataupun syariah Islamiah menjadikan sesuatu tersebut, peramalan tersebut adalah amalan yang mubah harus. Fasyumuliyatul ahkam fi syariah Islamiah, kita katakan di sini kesyumulan, keseluruhan ahkam, hukum hakam dalam syariah Islamiah terbagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah tulan, dari segi panjangnya, iaitu kehidupan orang Islam merangkumi panjang daripada kamu baru lahir sampailah kamu meninggal dunia. Dari segi ardhan, lebar, iaitu fatastau'ibu jami' jawanibi hayatihi kulliha, dia merangkumi isti'ab semua kehidupan, sama ada di rumah, okey, fil bait wal amal wal masjid, sama ada di rumah, di masjid dan sebagainya. Okey. Yang ketiganya amqan fatamtaddu fi hayati ruhiyah wal maddiyah wal fardiyah wal ijtimaiyah wal dunyawiyah wal ukhrawiyah. Okey, dan berpanjanganlah di kehidupannya ar-ruhiyah al-madiyah. Apa dia ruh dan maddah. Fardiyah sama ada seorangan ataupun bersosial, bermasyarakat, sama ada perkara duniawi dan juga ukhrawi. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Yusuf Al-Qaradawi, kitab apa? Nahwu fiqhin muyassarin. Okey, fiqhi muyassarin wa mu'asirin wa mu'asir. Okey, apa maksud ma faratna fil kitabi min syai'? Tidak kami tinggalkan terlepas satu pun dalam kitab, semua telah Allah Ta'ala huraikan. Okey. Fasyariah Islamiyah mengambil berat tentang kehidupan manusia pada setiap marhalah kehidupannya, peringkat kehidupan. Sama ada sebelum dia lahir, selepas dia lahir, semenjak dia jadi janin dalam perut ibunya, kemudian jadi kanak-kanak, kemudian jadi pemuda, kemudian jadi orang dewasa, kemudian jadi orang tua, ila an yamut, sehinggalah mati. Itulah dipanggil al-ahkam al-ahkam al-amaliyah. Okey, sentiasa ada kerja. Seperti itulah syariah al-islamiyah menjaga hak-hak manusia, menjaga hak-hak manusia, walau kana qasiran, walaupun dia qasir, dia cuai, anil mutalabah biha, daripada meminta hak dia tadi. Kal hamli wa tifli wa syakhi wal harami wal mayyit, seperti mana kandungan, kanak-kanak, orang tua, orang tua bangka dan juga mayat. Qasiran 'anil mutalabah biha. Okey, qasiran 'anil mutalabah biha. Dan ini adalah satu tahtammu bi mustaqbalil insan. Jadi satu perkara yang mengambil beratlah untuk manusia pada masa akan datang. Wahia syariah Islamiyah mengambil berat tentang manusia yang akan datang, yang tiadalah di kehidupan dunia, maka fahasbun, maka cukup, bahkan fil hayatil akhirah allati hiya nihayatu hatmiyah likulli insan,
وذلك من خلال أحكام العبادة الذي يقوم بها كل مؤمن بهذا الدين ولا شك في أن القانون لا يهتم بهذه الحياة الدنيا إلا في أضيق الحدود لذلك فلا مجال فيه للحديث عما قبل هذه الحياة وما بعده. Okey. Nak bagi tahu tentang syariah Islamiah mengambil berat benda yang akan datang, manusia yang akan datang. Okey, tidaklah semata-mata kehidupan dunia. Bahkan kehidupan akhirat juga adalah kemuncak yang pasti bagi setiap manusia. Sebab itu min khilali ahkamil ibadat, di celah-celah menceritakan hukum hakam ibadat yang mana akan mendirikan hukum hakam tersebut setiap orang yang beriman dengan agama ini. Tak syak lagi al-qanun, undang-undang tidak mengambil berat dengan kehidupan dunia ini, melainkan fi adyaqil hudud, pada tempat hudud. Sebab itu tak ada ruang pada tempat hudud lil hadis, untuk hadis mengenai apa yang sebelum kehidupan dan juga apa yang selepas kehidupan. Tidak ada cerita sebelum kehidupan, selepas kehidupan, kerana mereka nak ceritakan apa yang kamu perlu tahu di kehidupan dunia sebelum kamu menuju ke akhirat kelak. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar ini pengajian kita dalam asas pengenalan ilmu fiqh. Jangan lupa tekan butang share sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Yang terlepas boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, layari Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Di sana insya-Allah admin akan masukkan playlist. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.